Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita jumpa lagi untuk kita sambung bincang buku teks Sains KSSR Semakan tahun 3. Okey, selama ni kita dah belajar berkenaan dengan beberapa kemahiran proses sains pada sehingga muka surat 14. Jadi hari ini kita nak sambung dengan muka surat 15 iaitu kemahiran manipulatif. Okey. Alright. Apa tu kemahiran manipulatif? Jadi kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Maksudnya, kemahiran manipulatif ni adalah kemahiran kita menggunakan psikomotor iaitu tangan kita, mata kita, macam mana kita nak jaga peralatan sains, macam mana kita nak jalankan eksperimen, macam mana kita punya keadaan ketika kita melakukan eksperimen. Semua itu adalah kemahiran manipulatif lah. Contoh dalam gambar kita lihat kat sini, mereka ada yang membasuh peralatan, meletak semula pada tempatnya, ada yang menggunakan, ada yang sedang melukis, kan? Jadi semua ini melibatkan kemahiran manipulatif. Okey, jom kita lihat. Apakah kemahiran manipulatif yang dapat kamu perhatikan dalam situasi di atas? Kita tengok yang ini. Melukis dengan melakar gambar dengan betul. Contohnya kan ini meletakkan bahan dengan betul dalam bekas dia. Contohnya kan dekat sini ada membasuh dengan membersihkan peralatan selepas digunakan. Yang ini meletakkan semula peralatan pada tempatnya. Yang dua orang ni, seorang ni dia melabelkan, yang seorang lagi ni dia diam je. Yang dia tengok je lah, kan? Okay. Jadi ini semua adalah beberapa kemahiran manipulatif yang ditunjukkan di dalam kelas ataupun makmal sains lah. Okay. Jadi kita lihat. Sekarang ni kita nak pergi kepada beberapa kemahiran manipulatif yang ingin dibincangkan. Okey, dalam tahun 3 ini ada beberapa lah. Okey, yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen. Peralatan maksudnya alat-alat lah, macam bika ke apa ke dan bahan sains kan. Dan spesimen tu apa? Kalau spesimen ni macam contoh daun ke ataupun belalang ke, benda-benda yang kita guna untuk kita kaji tu. Okey. Mari kita lihat. Kina dan Lim akan menjalankan satu penyiasatan sains. Mari kita ikuti perbualan mereka. Lim, macam mana nak tangkap belalang? Dia nak tangkap belalang ni Oh, saya gunakan sauk. Nanti saya simpan belalang yang ditangkap ke dalam botol. Dia tangkap digunakan sauk. Dan disimpan di dalam botol. Bolehkah belalang bernapas di dalam botol yang tertutup? Oh, kalau macam tu, saya gunakan kain yang berlubang untuk menggantikan penutup tu. Bagus Sebabnya, kalau kita guna penutup, nanti dia tak boleh nak bernafas. Jadi, dia pun meletakkan kain berlubang. Okey? Semasa di padang. Tiba-tiba. Kina, apa yang kamu buat? Kawan dia datang kan? Saya tangkap belalang. Kina tunjuk dia dapat tangkap belalang. Dia ada dalam bekas tu. Okey, dia dah gunakan sauk tadi kan? Dalam gambar ni kan? Dia guna sauk. Kemudian dimasukkan dalam bekas. Ini adalah kemahiran-kemahiran manipulatif yang mereka amalkan. Jadi ada pada 1.2.1 dan 1.2.2. Okey. Kita lihat seterusnya. Berapa ekor belalang yang kamu perlukan? Seekor. Okey. Masukkan daun untuk belalang dimakan. Dia tangkap, dia masukkan juga daun. Sebab nak bagi belalang tu hidup. Sebab takut nanti dia lapar. Kan? Okey. Cikgu suruh saya lakarkan belalang ini. Oh, rupa-rupanya mereka tangkap sebab mereka nak suruh lukis gambar belalang aja. Sebab itulah dia bagi makan. Lepas tu, kita letak dalam tempat yang ada lubang di atasnya. Sebab apa? Supaya belalang ni tak mati. Okey? Saya telah selesai melakar seekor belalang. Nampak ditunjukkan hasil yang telah dilukiskan ataupun dilakarkan gambar belalang. Okey. Apakah yang perlu dilakukan oleh Kina terhadap belalang tersebut? Agaknya lepas mereka buat ni, mereka lukis ni, apa dia nak buat dengan belalang tu? Goreng, makan, buat sayur, buat lauk. Tidak. Kina ni perlu melepaskan semula belalang itu di tempat asalnya. Okey. Dia dah dapat untuk lukis, belalang tu hidup lagi kan? Dia buka penutupnya, dilepaskan semula kat padang. Okey. Okey, jadi kat sini aktiviti Ria. Pepatong. Aktiviti ini dirancangkan untuk awak semua buat dalam kumpulan. Okey. Jadi ini cerita dia adalah alat dan bahan dia kantar tangan, gelang getah, sauk, kain berlubang, botol dan juga pepatung. Tahu tak pepatung? Ni kartun ni kan ada gambar pepatung ni. Okey. Langkah-langkahnya,
Satu, tangkap pepatung di Taman Sains menggunakan sauk. Kalau kat sekolah awak ada Taman Sains, awak pergilah. Cari. Kadang-kadang cikgu-cikgu ni suruh kita cari dekat padang. Seronok tangkap. Tapi biasanya lah kalau kat sekolah tu kalau nak tunggu awak tangkap, sehari suntuk tak siap kan. Jadi biasanya cikgu ada sediakan lah. Okay. Kemudian, masukkan pepatung ke dalam botol bertutup dengan kain berlubang. Sama macam kita tengok cerita tangkap belalang tadi. Okay. Kemudian yang ketiga, perhatikan pepatung menggunakan kanta tangan dan lakarkan di dalam buku latihan sains. Lepas awak dah tutup dengan kain lubang tadi, botol kan, patung tu ada dekat dalam botol kan. Lepas tu awak lukis lukis gambar patung tu dekat awak punya buku latihan awak. Kemudian lepaskan semula dekat tempat asal dia. Macam belalang, sama je. Cuma aktiviti ni dia buat patung. Okey. Soalan dia, mengapakah kanta tangan digunakan dalam aktiviti ni? Kenapa kita kena guna kanta tangan? Kanta tangan tu untuk apa? Kanta ni namanya adalah biasanya untuk lihat dengan lebih jelas. Sebab kalau kanta tangan ni biasanya kanta pembesar lah. Kanta tu nanti bila kita tengok melalui kanta tu, belalang tu, pepatung tu dia nampak lagi jelas, lagi besar. Dia membesar gitu. Okay. Jadi, kenapa kita guna kanta tangan? Adalah untuk melihat pepatung dengan lebih jelas. Okay. Untuk melihat pepatung dengan lebih jelas. Okay. Jadi, kat sini kita dah ada kemahiran manipulatif 1.1.1 sehingga 1.1.5. Okey. Nota untuk guru. Pepatung boleh digantikan dengan spesimen lain lah. Seperti kupu-kupu ke, lipas ke, semut ke atau serangga yang lain. Okey. Nak senang tangkap semut. Lepas tu nak tengok, gunalah dengan kanta pembesar. Cuma semut tu kecil sangat kan. Jadi sebab tu dalam cerita ni dia bagi pepatung. Tapi bagi saya kalau belalang pun dah cukup okey dah. Lipas, kalau saya geli sikit lipas. Ikutlah suka hati cikgu awak nak suruh buat yang mana. Okey, tadi kan yang pertama. Yang kedua, aktiviti kemahiran manipulatif lain. Okey, kemahiran manipulatif lain adalah melakar. Okey, melakar merupakan cara untuk merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Lakaran tu mestilah jelas, tepat dan berlabel. Macam tadi kalau kita nak lukis spesimen tadi, kita lukis gambar pepatung, kita jangan buat kepak dia sampai ke ekor. Kepak dia ke atas je. Jangan kita menipu. Kita kena tepat, jelas dan berlabel. Mesti ada label. Okay? Cikgu, saya dah tahu melakar spesimen. Bagaimana pula nak melakar peralatan sains? Tadi dia kata, kita kan dah buat spesimen tadi cikgu. Nak melakar, nak buat apa lagi tadi dah buat? Okey, cikgu dia kata, mari kita lihat contoh di bawah. Kita nak lakar peralatan pula. Peralatan sains tu maksudnya barang yang kita gunakan untuk buat aktiviti. Okey, tengok yang pertama A, melakar bikar. Okey, untuk melakar bikar, awak kena garis dengan pembaris. Kiri, kanan dan bawah ni nampak. Kiri, kanan dan bawah gambar pertama ni. Kemudian, lepas buat yang ni, barulah nampak tak ada ruang yang tak kena ni kan. Dua ni, barulah awak sambungkan dengan, sambungkan, bengkokkan sikit. Dan atas ni pun awak tambah sikit. Okey, maka jadilah bikar. Kemudian, awak buat, kalau ada air ni kan, awak buat garisan macam tu pakai pembaris tengah-tengah dia. Tetapi yang bengkok tepi tu, dah set garis tegak, baru awak bengkokkan yang tepi sini. Yang tepi ni. Dan awak buatlah dia punya garisan-garisan kecil untuk menggambarkan larutan. Dan jangan lupa untuk label larutan dan juga bikar. Okey, kena label. Okey. Itulah cara melakar gambar bikar. Faham ni cara dia tau. Jangan main suka-suka je buat tak lawa nanti takut tersalah. Ini adalah sains. Kena tepat. Okey. Kemudian, kedua, melakar tabung uji. Macam mana nak melakar tabung uji? Pun sama. Garis tegak kiri dan kanan. Kemudian garis bawah sikit. Dan kemudian kita cantumkan yang kecil-kecil tu. Supaya dia jadi bengkok-bengkok sikit kan. Dan jangan lupa buat dia punya tanah bawah ni. Ada punya meja. Mesti kena buat. Macam bikar tadi pun ada kan. Kat sini kan. Mesti kena buat bawah dia. Baru nampak lagi sopan. Okey. Kemudian kita lihat. Sekiranya tabung uji tadi tabung uji ni dia ada penutup atas dia. Kita buatlah gambar penutup dia. Kemudian kita labelkan, gariskan, maka jadilah seperti ini. Kan cantik. Okey, untuk melakar dia tak payah buat 3D. Tak payahlah awak buat macam nampak 3D sangat. Tak payah nampak belakang, nampak tepi, tak ada. Dia 2D saja. Kita lakar garis-garis dan kita sambung-sambung sahaja. Tak payahlah nampak air tu macam dekat dalam bekas, tak payah. Macam gini saja. Inilah namanya melakar. Okey. Okey. Dia kata apa? Gunakan saya untuk membuat garisan. Setiap lakaran perlu dilabelkan dengan betul. Ni tadi lupa nak cakap. Ada label kan? Penutup, tabung uji, larutan. Mesti ada label. Label tu maksudnya kita tulis nama kat tepi tu. Nama bahan tu.
Okey. Okey, jadi maksudnya kita kena guna pembaris, kita kena guna pensel. Jadi jangan malas, jangan awak main garis buat pakai tangan saja. Okey, sebab ini adalah sign, kena tepat. Okey. Alright. Yang seterusnya, lagi satu kemahiran manipulatif yang kita ingin bincangkan adalah membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Ini sangat-sangat penting, kalau tak nanti berlaku kesukaran. Okey, contohnya, selepas menjalankan penyiasatan sains, kita hendaklah membersihkan, mengeringkan dan menyimpan peralatan sains dengan betul. Bersihkan, cara dia betul, nampak? Kalau nak bersihkan bika apa semua bekas tu, kita kena ada satu dia punya penggosok tu, masukkan dalam tu kan. Jangan kita main letak macam-macam belah je, tak boleh. Okey. Kemudian kita keringkan betul-betul. Kalau macam tabung uji, dia ada dia punya bahagian tapak tabung uji tu, kita tergolekkan dia supaya air akan turun ke bawah lah. Jadi tak adalah air yang bertakung. Silap kalau ada air bertakung, boleh buat nyamuk Aedes membiak kan. Kemudian ketiga, simpan semula pada tempat yang betul. Simpan ni, kita jangan main simpan letak je. Kita simpanlah dekat ikut label yang betul. Kalau 500 ml, 500 ml bikanya. Kalau 250, 250. Okey. Sebab apa? Kita dah senang-senang ambil barang orang. Nanti kalau orang kelas lain datang nak ambil barang untuk buat eksperimen, mereka tidaklah susah. Okey, kita kan jangan nyusahkan orang lain. Kan? Okey. Jadi aktiviti riak. Ni satu lagi aktiviti cadangan, tapi yang ini untuk buat individu. Kalau awak kat rumah bosan-bosan pun awak boleh buat. Tapi saya rasa aktiviti ni eloknya buat kat sekolah lah, sebab bahan-bahan dia macam bika apa semua ada kat sekolah kan. Okey. Melakar dengan betul. Alat dan bahan, tabung uji, kertas A4, bika, cecair berwarna, pembaris, 300 ml air dan juga pensel. Senang aja. Langkah-langkah dia, mula-mula kita isi je cair warna hijau ataupun warna merah ke warna apa ke dalam tabung uji. Okey. Kemudian masukkan tabung uji ke dalam bika yang berisi 300 ml air. Masukkan dalam gambar ni, macam dalam gambar ni. Okey. Kemudian lakarkan tabung uji di dalam bika seperti gambar di sebelah dengan betul. Buat macam ni. Tapi gambar ni 3D, 3D. Kan nampak macam 3D kan? Awak kena buat 2D saja, macam yang tadi gambar kat atas tunjuk. Okey. Kemudian 4. Labelkan lakaran. Kena label. Ini tabung uji, bika, cecair. Kena label. Okey. Dan bersihkan tabung uji dan bika, kemudian simpan. Maksudnya lepas kita dah label cantik-cantik tu, kita kena buang air dia semula, basuh dan kita keringkan dan kita simpan. Itu kemahiran manipulatif lah. Okey? Faham Alright. Jadi kat situ kita menyentuh 1.2.3, 1.2.4 dan 1.2.5. Okey. Kemudian kita lihat, santai sains. Ini ada satu aktiviti, santai sains belon ajaib. Belon ajaib apa tu? Kan? Okey, ini pun seronok aktiviti ni kalau awak tengok. Aktivitinya, langkah-langkah, pasang belon pada hujung bukaan botol. Ada satu botol, tengok dalam gambar ni ada botol kan. Kita letak belon kat hujung dia. Kemudian, botol tadi kita letak, yang ada belon tadi kita letak dekat dalam bekas yang ada air. Ada ais, bukan air, ada air, ada ais. Ada ais kat sini. Kan? Perhatikan hasilnya. Apa jadi agak-agak? Lepas tu, ramalkan perubahan yang akan berlaku pada belon tersebut selepas dimasukkan ke dalam bekas berisi air panas. Jadi awas. Kenapa ada awas? Sebab air panas itu panas. Jadi kena hati-hati. Kalau boleh, kalau nak buat eksperimen dekat sekolah, pastikan cikgu tuangkan air panas. Okey, sebab awak baru darjah 3. Bahaya kalau nak guna air panas. Okey. Jadi soalan dia tanya, apakah hasilnya? Adakah ramalan kamu benar? Okey, saya ceritakan kat sini. Mula-mula masa kita letak ais, belon tu dia kuncup aja macam dalam gambar ni. Dia kuncup aja. Tak ada apa-apa berlaku. Tapi lepas tu bila kita letak air kita letak air panas kat dalam bekas ni, kita alihkan ais kan, kita letak air panas, nanti belon tu dia akan mengembang. Dia akan membesar. Belon tu dia akan naik membesar. Sebab apa? Air tu panas, jadi udara dekat dalam botol ni dia kembang. Dia nak pergi mana? Dia pergi naik atas, dia tolak belon ni, jadi belon ni menjadi kembang. Dia naik ke atas kembang. Okey. Jadi apakah hasilnya? Jawapan dia, belon menjadi kembang ataupun belon mengembang. Adakah ramalan kamu benar? Ya. Sebab saya kata tadi ramalan benar kan? Ya jawapan dia. Ya. Okey. Alright. Jadi ingat semula,
Kemahiran proses sains. Kita ingat semula, tadi dah cerita semua kan. Jadi hari ini kita ingat semula. Okey. Kemahiran proses sains yang kita belajar untuk tahun 3 adalah memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inferen, meramal dan berkomunikasi. 6 tu saja yang kita belajar untuk tahun 3. Kemudian kemahiran manipulatif pula tadi yang kita baru je belajar adalah menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul, mengendalikan spesimen tadi kan dengan betul dan cermat, melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul dan menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Semua ni kita baru bincang tadi. Okey, jom kita pergi kepada soalan muka surat 22. Mari jawab. Okey, kita tengok yang pertama. Jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. Jadi kalau cikgu awak suruh buat kat mana-mana, awak pun buatlah. Jadi soalan ni kita nak kongsikan. Saya cuba beri jawapan yang saya rasa betul lah. Okay, kita cuba bincang bersama-sama. Yang pertama, 1. Apakah deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian terhadap buah durian ni? Jadi deria apa? Banyak contoh, deria rasa. Yang pertama, deria rasa manis. Okay. Dia nak deria kan? Dia tak cakap apa rasa kan? Jadi deria rasa. Rasa dia manis kan? Deria bau. Bau dia pun sedap kan? Okay. Yang ketiga, deria penglihatan. Kita nampak durian tu warna dia hijau. Buah dia warna kuning. Jadi deria bau, deria penglihatan dan juga deria rasa. Deria sentuhan. Ada juga sebab kita sentuh durian tu berduri kita rasa tajam. Jadi deria rasa, deria sentuhan, deria bau dan deria penglihatan. 4 kan? Satu lagi apa? Kalau ada lagi tambahlah. Kalau saya tunjuk jawapan 4 sajalah. Kalau nak tambah lagi tambah. Dia kita ada 5 deria kan? Sentuh, bau, rasa dan juga sentuh, bau, rasa, deria penglihatan, dengar tak ada. Jadi tak payah tambah. Memang 4 tu je jawapannya. Jadi deria pendengaran tu tak ada. Okey, jadi 4. Saya ulang. Deria bau, deria rasa, deria penglihatan, deria sentuhan. Okey, deria pendengaran tidak ada. Okey, nak dengar apa kat durian tu kan? Okey. 2. Apakah ciri sepunya yang ada pada haiwan di bawah? Ciri sepunya. Mengelas kan kita kan? Jadi sepunya tu maksudnya tikus, arnab dan tupai. Apa yang sama dekat mereka? Apa yang mereka ada? Yang saya boleh nampak dekat sini macam-macam lah kan? Mata 2, telinga 2, ada ekor kan? Semua tu boleh jawab. Ataupun berbulu halus. Itu pun boleh jawab. Jadi banyak jawapan boleh dinyatakan. Okey, kemudian soalan ketiga. Pembaris ialah alat yang digunakan untuk mengukur apa? Dalam unit sentimeter. Mengukur apa pembaris? Ukur berat ke? Ukur tinggi? Dia ukur yang lebih tepat adalah pembaris ialah alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Mengukur panjang. Okey, dalam unit sentimeter. Okey, nombor 4. Aisyah membuat gelang tangannya menggunakan manik berwarna. Ramalkan warna manik yang seterusnya. Okey, kat sini dia tak cantikkan yang mana satu seterusnya tu. Yang warna sebelah hijau ke sebelah biru kan? Jadi saya bagi tahu dua-dua lah. Yang sebelah warna hijau ni kan biru, kuning, hijau. Biru, kuning, hijau. Lepas tu sebelah hijau ni apa? Sebelah hijau ni biru lah. Kalau sebelah biru ni pula kan hijau, kuning, biru, hijau, kuning, biru. Hijau lah. Jadi sebelah hijau ni warna biru, sebelah biru ni warna hijau. Okey, senang kan? Sebab kita meramal. Okey, seterusnya kita buat soalan nombor 5. Berikan inferen kamu jika lampu suluh tidak menyala. Inferen iaitu sebab daripada pemerhatian. Kita buka lampu suluh, dah masuk bateri ni. Tak nyala. Kenapa agak-agak? Mungkin awak boleh jawab bateri kehabisan tenaga. Ataupun awak boleh jawab mentol terbakar. Okey, ada dua jawapan yang boleh terima kat sini. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, mentol terbakar dan yang lagi satu adalah bateri kehabisan tenaga. Okey, mudah kan? Ini inferen lah. Yang keenam, maklumat atau data boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk seperti jadual, rajah atau model. Okey, apa lagi agaknya? Jadual, rajah, model apa? Jadual. Mungkin awak boleh jawab kat situ carta. Okey, carta. Jadual, carta
ataupun carta palang pun boleh. Jadual, carta, rajah atau model. Okey. Jawab kat situ rajah lah. Okey, yang ketujuh. Tentukan betul atau salah pada pernyataan yang berikut. Jom kita jawab sama-sama. Yang pertama, buang spesimen ke dalam sinki. Betul ke buang spesimen dalam sinki? Contoh kalau kita tangkap belalang, kita buang ke dalam sinki. Tak, kita lepaskan balik kan? Jadi yang pertama, buang spesimen dalam sinki. Salah jawapannya. Tulis salah. Okey. Yang kedua, gunakan penyepit kayu untuk memegang tabung di uji yang panas. Gunakan penyepit kayu. Kita pegang penyepit kayu, kita pegang tabung uji yang panas. Yelah, tak, kalau kayu ni dia tak boleh mengalihkan arus, mengalihkan haba. Kalau awak pegang je dengan tangan, nanti tangan awak panas. Jadi kita menggunakan penyepit kayu. Jadi betul. Nombor 2 betul. Yang ketiga, gunakan kuantiti spesimen yang banyak. Awak nak lukis satu belalang, awak tangkap 10 belalang dekat padang. Bagus ke? Elok ke? Tak, kita kena tangkap satu je lah. Betul tak? Jadi jawapan yang nombor 3 ni salah. Okey. Yang keempat, labelkan setiap lakaran spesimen, peralatan dan bahan sains. Bila kita lakar tu, kita kena labelkan. Ekor, kaki, badan. Kalau kita lukis peralatan sains, bika ataupun tabung uji, kita kena label. Betul ke tidak? Betul lah. Kan tadi dah belajar kan? Faham kan? Okey, seterusnya yang ke-8. Apakah yang harus dilakukan setelah selesai menjalankan penyiasatan sains? Apa yang kita perlu lakukan lepas kita selesai menjalankan penyiasatan? Macam tadi eksperimen kan, dia buat lukis-lukis, lepas tu dia buat apa? Jawapan dia, bersihkan semula peralatan, cuci, keringkan dan simpan. Okey, saya ulang, saya bagi ayat yang lebih pendek. Cuci, keringkan dan simpan di tempatnya semula. Okey, sekali lagi. Cuci peralatan, keringkan dan simpan di tempatnya semula. Itu 3 poin yang penting lah. Okey. Jadi, kebat kat sini ada satu soalan. Rakan kamu membuang spesimen tanah ke dalam sinki. Tanah tu, dia bukan buat belalang. Dia buat eksperimen tanah agaknya ni kan. Dia buat eksperimen tanah, dia buat eksperimen tu, lepas tu dia buang dalam sinki. Betul ke tu? Tak bagus kan? Jadi, apakah tindakan kamu? Apa yang awak nak buat? Kita kena tegur kawan kita. Menegur rakan kita supaya tidak membuang tidak membuang tanah ke dalam sinki. Ataupun menegur rakan kita supaya membuang tanah bukan di dalam sinki. Mungkin kita boleh buang dekat tu sampah, ataupun kita boleh buang dekat luar lah, dekat tempat tanah balik. Mengapa? Kenapa? Okay, kenapa kita kata menegur kawan kita jangan buang dalam sinki? Kerana sinki akan tersumbat. Mengapa? Kerana sinki akan tersumbat. Okay, boleh saya rasa sampai muka surat 22 dulu untuk hari ini. Okay, jadi hari ini kita dah habis kemahiran manipulatif untuk satu video ni. Jadi saya harap anda semua faham. Okay, seterusnya nanti muka surat 23 adalah unit yang baru, iaitu peraturan bilik sains. Itu adalah bab baru. Okey, jadi untuk teruskan menonton, anda boleh subscribe dan juga tekan butang loceng. Nantikan video terbaru daripada saya untuk bab yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.